أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Dan dengan kita mengucapkan kesyukuran, kita mengharapkan Allah akan terus menambahkan lagi nikmat dan bantuan kepada kita untuk kita mengharungi hidup yang terlalu banyak cabaran, ya. So dalam cabaran-cabaran kehidupan kita ni banyak penyelesaian kita perlukan, dan kalau kita tidak merujukkan penyelesaian tu kepada Allah SWT, biasanya kita akan menggunakan akal fikiran kita sendiri, dan kadang-kadang kita bertanyakan kawan kita ataupun sahabat-sahabat, ya, kenalan kita untuk menyelesaikan permasalahan dan menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita lalui, ya. Tanpa kita sedari, kita selalunya mengenepikan Allah, ya, dalam kita menangani cabaran kehidupan kita. Sedangkan Allah sentiasa mengingatkan kita yang sebenarnya setiap sesuatu itu adalah ditentukan oleh Allah, ya, sama ada baik atau buruk. Jadi sepatutnya kita merujuk pertama sekali ialah kepada Allah, yang kita ajukan masalah kita, cabaran yang kita hadapi itu kepada Allah, supaya kita minta Allah membantu kita mengeluarkan jalan keluar penyelesaiannya, ya. Jadi cara Allah memberi penyelesaian itu adalah di atas kebijaksanaan Allah, ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, dan Allah itu Maha berkuasa dalam menentukan sesuatu. So kita letakkan keyakinannya kepada Allah. Biar Allah yang membantu menyelesaikan, ya, permasalahan kita. Kita kena kurangkan kebergantungan kita kepada selain daripada Allah, ya. Semua itu telah diterangkan di dalam Al-Quran, cuma kita perlu membaca dan memahami dan mengambil iktibar, ya, daripada ayat-ayat Al-Quran, ya. Sebab itulah kita perlu mengenal, ya, kalimah-kalimah, ayat-ayat dan bahasa Al-Quran itu dengan baik, supaya kita dapat, ya, pakai isi kandungan Al-Quran itu sebagai sebagai panduan yang betul, ya, di dalam menjalani kehidupan kita. Okey, kita teruskan perkongsian kita hari ini, pagi Jumaat untuk minggu ni. Biasanya hari Jumaat adalah hari yang terakhir untuk minggu ni. Kita akan sambung nanti pada hari Isnin minggu hadapan. Minggu Isnin adalah hari sudah memasuki bulan yang baru. Hari ini hari yang terakhir bulan Mac 2023, ya. So saya terus buat perkongsian skrin seperti biasa, dan saya kongsikan hasil kerja dan perbincangan kita semalam dalam bentuk menulis semula kalimah ayat di dalam ayat 68 surah 21, iaitu qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Yang di atas tu adalah tertekan stop sharing pula. Okey. Kita nak ambil
highlighter untuk kita dapat berbincang, iaitu di atas tu adalah penulisan secara imla, iaitu penulisan yang lama. Terdapat beberapa tempat yang kita perlu perbetulkan, ya, di antaranya ialah di sini kita perlu tukarkan kepada alif ziyadah yang mana kita sudah buat di bawah. Kemudian di sini kita kena tukarkan alif tu kepada hamzah wasal yang mana kita telah pun perbaiki, ya, daripada alif kepada hamzah wasal, dan juga terdapat nun yang ditandakan sukunnya, so itu pun telah kita perbaiki di bawah, ya. Di sini tidak ada sukun di atas huruf nun kerana dia melibatkan hukum ikhfa, ya. Dan di sini menggunakan alif yang bertanda panjang di atas tu yang sebenarnya adalah sepatutnya bertulis dalam bentuk mad badal, ya, itu pun telah kita lakukan. Dan sekali sini nun di dalam kalimah in harfun syartun terdapat tanda sukun, sedangkan dia bertemu dengan huruf kaf, ya, dia bertemu dengan huruf kaf ni, jadi dia perlu dihilangkan tanda sukunnya, sekali lagi melibatkan hukum ikhfa, ya, hukum ikhfa. Jadi nun perlu digugurkan tanda sukunnya. Begitu juga di sini, nun yang sebelum bertemu dengan huruf ta juga bertanda sukun, sekali lagi huruf ikhfa hakiki, perlu digugurkan tanda sukunnya, ya. Kemudian ya, okey. Kemudian yang ini satu yang kita belum baiki lagi, fa'ilin, ya, di sini masih lagi dalam penulisan fa'ilin. Apa yang kita perlu baiki sini ialah dalam penulisan Rasam Osmani menggunakan alif kecil, ya, dan fa tu terus sambung kepada ain, dan kita letakkan alif kecil di antara fa dengan ain untuk menggantikan alif biasa ni kepada alif kecil, ya. Itu satu pembetulan yang kita belum buat lagi semalam. So hari ini kita perbetulkan dia, ya. Ada, dan satu lagi kita lihat di mana di sini juga terdapat satu lagi pembetulan yang perlu kita buat. Kita tandakan warna biru, iaitu warna pink lah, beza sikit, ya. Wow ni, ya, walaupun sini pun kita sebenarnya sudah perbaiki, ya. Alif di sini kita tukarkan kepada alif ziyadah. Cuma satu lagi tempat yang kita perlu baiki ialah wow ini, ya. So wow ni sepatutnya dia mempunyai tanda panjang, ya, sebab wow ni adalah wow mat yang bertemu dengan, ya, wow ni bertemu dengan hamzah. Ni hamzah ni, ya, hamzah di dalam alihatakum tu dia melibatkan mat jaiz munfasil, ya. So sepatutnya wow ni ditandakan dengan tanda panjang, tetapi keyboard Lexilogos ni dia tidak ada tanda panjang untuk huruf wow, jadi kita boleh perbaiki dia dengan cara lain, ya. So hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak memperbaiki, ya. Ini kita boleh simpan dan kita terus ke kita boleh clearkan drawing ni dan kita boleh keluar daripada sini dan pergi kepada Lexilogos, ya. Okay, tak ada orang bantu untuk masukkan peserta, ya.
Okey. So kita pergi kepada leksi logos. Besarkan sikit. Okey, sekarang ni okey, apa yang kita buat dua perkara yang kita perbetulkan ya telah pun kita perbetulkan, iaitu tadi sebenarnya wow di sini tidak ada tanda panjang ya. So leksi logos ni dia tidak ada keyboard untuk menandakan tanda panjang tu. Apa kita buat? Kita boleh pergi copy di tempat lain ya, di tempat lain yang mana ada tanda panjang. Sebagai contohnya di dalam Quran tafsir dan perkata tu, tuan-tuan kalau buka Quran tafsir perkata, dalam penulisan ayat Quran tu memang ada waw yang bertanda panjang di sini, jadi tuan-tuan boleh copy di sini ya. Sebab nak type dengan leksi logos tu dia tidak ada kekunci dia. Jadi apa kita buat untuk melengkapkan itu, kita copy saja ya. Tuan-tuan boleh copy. Kalau tengok di sini macam mana nak copy ni, dia boleh copy keseluruhan ayat ni ya. Di sini ada bahagian copy. Maknanya buat salinnya. Jadi maknanya tuan-tuan copy keseluruhan ayat ni ya, bawa kepada leksi logos tadi dan paste dia kat bawah ni. Ni dia ayat yang tadi kita copy di bawah ni. Lepas tu apa tuan-tuan buat? Kopikan yang ni tadi, masukkan ke dalam waw yang tidak ada tanda panjang tu ya. So kalau nak tengok asalnya, saya letakkan balik apa yang sebelum kita copy tu, dia rupa dia macam ni lah. Ya, waw ni dia tidak ada tanda panjang. Itu asal dia ya. Dia tidak ada tanda panjang. Jadi leksi logos tidak boleh menaik waw yang bertanda panjang tu. Jadi kita copy dia daripada ayat di dalam Quran tafsir dan perkata tadi yang kita dah tampal dia dekat sini sementara, dan copykan waw tanda panjang ni ke sini, gantikan dia ya. Copy kat situ, lepas tu paste kat sini. Maka ayat ni semula copy dan paste dia kat sini. Okey. So kita dapati sekarang ni ayat kita lengkap dengan waw bertanda panjang ya. Kemudian tadi kita dapati penulisan, kalau saya buka balik yang kita simpan tadi, iaitu menulis semula ini ya. Fa'ili ni perijaan fa dengan alif, kita sepatutnya tukarkan kepada alif kecil. Itu yang kita buat sekarang ya. Kita tukarkan kepada alif kecil. So mana lengkap penulisan dia mengikut resam Osmani ya. Kalau nak tengok, kita boleh cek ni dengan dalam korpus arabiccorpus.com tu, bahagian penulisannya mengikut resam Osmani. Tuan-tuan pergi ke sini. Ini penulisan yang mengikut resam Osmani ya. Qalu hariquhu wansur, waw ni bertanda panjang dan alif adalah alif yang alif kecil, bukannya alif biasa yang digunakan untuk kalimah fa'ilin ya. So lain tu semua kita sudah buat ya. Ini kita sudah betulkan. Nun pun kita sudah buangkan sukun dia. Sini kita dah tukarkan pada mat badal. In pun kita bukan menggugurkan sukunnya. Nun pun kita gugurkan sukunnya ya. So lengkap untuk penulisan semula ayat tu mengikut resam Osmani ya. So apabila itu siap, yang ni tuan-tuan boleh padamlah ni, tak perlu lagi. Itu sementara je kita untuk membetulkan ya, membetulkan ayat yang kita tulis semula supaya semuanya mengikut resam Osmani ya. Okey.
So kalau sudah bersedia dan kita boleh mengupas apa setiap kalimah yang ada di dalam ayat tu. Kalau kita nak tandakan tu, so tuan-tuan pun sudah arif ya, kalimah tu pertama ialah qalu, ya, kalimah yang pertama kita akan terangkan dia nanti. Kedua ialah hariqu, ya. Ketiga ialah wansuru. Wansuru adalah terdiri daripada dua kalimah, ya, yang digabungkan menjadi satu kalimah, ya. Mana dia dua kalimah tu? Ialah yang pertamanya waw. Waw ni satu kalimah, ya. Dan unsuru. Unsuru tu satu kalimah. Jadi waw dengan unsuru menjadi satu kalimah, ya. Gabungan dua kalimah yang membentuk satu kalimah wansuru. So di dalam ayat ni, ini adalah kalimah yang ketiga, ya, gabungan dua kalimah. Alihatakum adalah satu kalimah. In satu kalimah. Kuntum satu kalimah, ya, dan ayat setelahnya fa'ilina satu kalimah. So bermakna di dalam ayat 68 surah ke-21 ada berapa kalimah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimah, ya. So 7 kalimah, tetapi sebenarnya jumlah kalimah adalah 8, ya, disebabkan kalimah yang ketiga ni adalah gabungan dua kalimah, ya. So maknanya kalau kita nak melihat jenis, ya, jenis-jenis kumpulan jenis-jenis kalimah di dalam ini, cuba kita buat latihan, ya. Berapakah jumlah? Kita buat latihan menggunakan teks, ya, ambil warna merah. Kita cuba buat latihan jumlah kalimah di dalam ayat, ya. Kalimah. Okey, satu ialah kalimah ismun. Cuba kita bilang berapakah jumlah kalimah ismun dan kalimah fi'lun, kata kerja, dan jumlah kalimah harfun, ya. Biasakan kita buat latihan ni supaya kita mengenal, ya. Kalimah ialah ismun, ialah kata nama, kita bracketkan. Okey, panjangkan sikit. Fi'lun ialah apa? Kata kerja. Okey. Dan harfun ialah kata huruf, ya. Okey, cuba kita bilang berapakah jumlah kalimah ismun, ya. Okey, kita tengok yang pertama sekali ni bukan ismun, dia adalah kalimah isim, kalimah fi'lun, kerana dia adalah fi'il madhi, ya. Hariku bukannya kalimah ismun, tetapi dia kalimah fi'il amar, ya. Mungkin kat sini pun kita boleh bincangkan, ya. Sini pun sebenarnya terdapat dua kalimah juga, ya, yang menggabungkan satu. Hariku tu sudah menjadi satu kalimah, ya. Ambil warna hijau. Hariku satu kalimah, dan hu tu sebenarnya pun satu kalimah juga. So bermaknanya di dalam kalimah yang kedua pun terdapat dua kalimah, gabungan kalimah yang menjadi satu kalimah, ya. So bermakna keseluruhan
kalimah di dalam ayat ni ialah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campur 2 ialah 9. Ya. So keseluruhan jumlah kalimah ialah 9. Mungkin kita boleh masukkan dalam jalan statistik kita ni, ya. Jumlah kalimah ambil warna biru. Okey. Doktor, itu tom, kuntum, tom tu bukan satu kalimah. Tom. Tom, kuntum. Kuntum tu dia sudah menjadi sebahagian daripada fi'il madhi, ya. Oh. So kita tak boleh pecahkan dia. Okay. Sebab fi'il madhi dia memerlui fa'il. Ya, semula kenapa dia tukar merah pula? Tukar biru, kita tukarkan merah balik. Okay. Ya, macam mana boleh tukar biru? Kita nak merah ni. Teks. Okey, kena tekan teks baru dia tukar balik. Okey ya. Bagus soalan tu ya. Kalau kita tengok seolah-olah tom ni dia satu kalimah, ya, tetapi betul dia sebenarnya satu kalimah baisah, tapi dalam konteks kalimah kuntum tu, ya, kalau tak ada tom, kun tu dia tergantung, ya, dia tak lengkap dia untuk menjadi fi'il madhi. So dia memerlukan tom tu untuk membina fi'il madhi kerana tom itulah fa'il, ya. Sebab kalimah fi'il madhi dia mesti ada fa'il dia, ada perbuatan dia dan ada masa dia. Kalau tidak dia tidak menjadi satu kalimah. Ya. So kena ada tom tu sekali, ya. Tapi di sini hu ni adalah tambahan kepada hariqu. Hariqu ni sudah menjadi satu kalimah yang lengkap, ya. Menjadi satu kalimah yang lengkap. Kita tandakan arrow tadi, ya, dan hu tu adalah objek dia. Objek adalah tambahan kepada kalimah tu. Hu tu sebenarnya dalam konteks ni dia muttasil, dia tambahkan dalam kalimah hariqu, ya. Hu tu sebenarnya boleh juga kalau dinyatakan hu tu siapa, hu tu boleh ditulis dalam bentuk munfasil, berasingan. Sebab itu sebenarnya hu tu dia asalnya berasingan, ya, dikira kalimah yang kedua di dalam kalimah hariquhu, ya. Sedangkan tum ni dia adalah sebahagian daripada kuntum fi'il madhi. Okey, yang ni kita tak boleh asingkan, ya. Yang ni kita boleh asing, tapi yang ni kita tidak boleh asingkan, ya. Jadi bermakna total kalimah di sini ialah, besarkan sikit suara, 9. Ya. Okey, kalimah ismun, kata nama, satu di sini hu. Okey. Waw alif ziyadah ni kalau ikutkan dia fa'il, ya. Fa'il bermaknanya isim fa'il yang mewakili isim dhamir. Tapi kita tak boleh asingkan dia sebab dia adalah sebahagian daripada kata kerja fi'lun amal ni, dia kena ada fa'il dia. So dia bukannya berasingan, ya. Dia adalah sebahagian. So kita tak boleh asing sebagaimana tadi kita tidak boleh asingkan tum. Begitu juga waw alif ziyadah ni, ya. Okey, alihatakum, betul. Yang ni kita boleh, ya. Yang ni kita boleh asingkan. Ini sebenarnya pun 2 juga. Mana jumlah sini bukannya 9, jumlahnya 10 lah. Yang ni kita boleh asing, ya. Memang dia gabungan 2 kalimah, ya. So kalau kita tandakan dengan arrow, so alihata 1,
kemudian kum adalah 2. So maknanya 3 tambahan. Jadi total 7 campur 3 adalah 10. Ya? 10 kalimah. Okey, so bilang semula ismun tadi berapa? 1 sini, 2, 3, 4. So bermakna ada 4 kalimah ismun. Ya, so kita double klik kat sini. 4 kalimah kata nama. Okey. Kemudian berapakah kalimah KAL kalimah? Kalimah fi'lun ialah kata kerja. So yang manakah kalimah fi'lun? Qalu adalah kalimah kata kerja. Harriqu adalah kalimah kata kerja. Unsuru. Waw ni adalah harfun ya. Unsuru ni adalah kalimah kata kerja iaitu fi'il amar. Yang ni fi'il amar, ni fi'il madhi, amar dan kuntum adalah kata kerja fi'il madhi. So ada berapa? Ada 4. 1 apa dia? Fi'lun. 1, 2, 3 dan 4. So maknanya ada 4 kata kerja juga ya. Dan kalimah harfun huruf fa'ilin itu tak masuk kata kerja Ustaz. Fa'ilin isim fa'il. Fa'il. Kan dia tambahan ya nun tu bermakna dia apa jamak kepada isim, bukannya jamak kepada kata kerja. Ya betul. Ya. Betul. Tapi saya faham ya, kalau kita baca terjemahan dia menterjemahkan dalam perbuatan. Sebab tu kita kena faham ya. Itu terjemahan. Terjemahan tu kira dah membentuk ayat, kita boleh jadikan dia dalam bentuk perbuatan hanya dalam terjemahan, tapi jenis dia bukan bukannya perbuatan ya. Jenis dia adalah kata nama ya. Asal dia fa'ilun singular, nak jamakkan jadi fa'iluna, kemudian nak mansubkan dia jadi fa'ilina, isim yang mansub. Ini adalah kata nama ya. So jumlah kalimah 10. Jadi kalau sini sudah 4, sini 4, sini patutnya 2 lah ya. So betul kita lihat adakah ada 2 kalimah harfun. Okey, ini fi'lun, sini fi'lun, sini ismun. Waw ni adalah kalimah harfun ya, itu harfun atifah. Ini 1, kemudian in 1 lagi, jadi 2. 1 dan waw dan in jadi 2, betul. Ya, so jumlah 2 campur 4 campur 4 adalah 8 ya. So jumlah kalimah kita kata ni keseluruhan ya. Keseluruhan ialah 10. Kenapa kita letak jumlah kalimah keseluruhan ni ya? Kerana kalau tidak dalam jumlah kalimah di dalam ayat dia bukannya 10. Ya. Dia berapa? Jumlah yang dalam kotak tu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada beza ya. So kita mesti faham apa yang kita bincangkan ya. Dalam ayat, kalau dikira dalam ayat, ini ialah kalimah yang ke-7. Ya. Sebab apa? Ini 1, ni 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi jumlah kalimah keseluruhannya ialah 10. Sebab ada di antara kalimah-kalimah tadi adalah gabungan beberapa kalimah ya. Dalam konteks ni maksimum gabungan ialah 2. Kadang-kadang kita dapati ada kadang-kadang 3 sekali ya. 3 sekali. Doktor boleh ulang balik yang kalimah ismun doktor. Saya keliru sikit. Kalimah ya, saya besarkan suara ni macam tak apa dengar pula malam kalimah kecil. ismun yang 4. Okey, semula Jumlah kalimah ismun ada 4.
Yang saya Jumlah boleh, apa dia? Jumlah kalimah ismun. ismun ada 4. Apa dia, mana dia? Satu sini, hu ni sebagai objek. Okey, satu. Lepas tu alihata ni satu, Dua. dua, ya, dia sebab dia mudhaf. Ya. Kemudian kum ni mudhafun ilaih, dia sebenarnya berasing, ya, dia gabungan dua kalimah lah ni. Jadi 1, 2, 3 dan akhirnya fa'ilina. Okey. Ini isim fa'il yang jamak. Okey. Okey, ini kita, latihan ya, supaya kita betul-betul mengenal ya jenis-jenis kalimah di dalam ayat-ayatnya. Doktor, isim apa? Bukan isim, kalimah fa'ilun ulang balik. Fa'ilun. Isim kalimah fa'ilun. Okey, sebenarnya nanti kita akan buat dia satu-satu, tapi tak apalah, dia asalnya fa'ilun ya. Fa'ilun. Kalau saya nak tulis ini, dia asal dia Bye. mungkin saya kena pergi leksi logos barulah supaya tapi sebab kita dah ada ni, okey. Apa kita boleh buat, kita simpan ni dulu ya, kita keluar daripada ni sebab nak guna leksi logos dia tak boleh ada ni ya. Dia apa, kita padamkan dulu. Okey, dan kita terangkan fa'ilin tu, copy, bawa ke sini. Okey, kalau kita nak menunjukkan pembentukan dianya, kita gunakan arrow terbalik lah ya. Okey, dia sekarang ni adalah mansub, kan ya? Mansub. Sebelum mansub dia adalah marfu'. Ya, so marfu' dia mesti mengambil lam tu baris depan dengan waw. Lam baris depan, letakkan baris depan sini ya, fa'iluna. Ya. Jadi fa'iluna ni adalah dibentuk daripada apa? Fa'ilun. Ya, yang ni ya, maknanya kalau kita ni boleh pecahkan dia untuk melihat dengan lebih jelas. Pecahkan dia, iaitu ni boleh buang satu. Yang ni ialah fa'ilun dan waw nun. Itulah macam mana boleh jadi fa'iluna tu. Jadi fa'ilun ni ialah isim. Nampak ada tanwin tu menunjukkan dia isim yang nakirah. Ya, nakirah dan singular, mufradah. So bila dicampur dengan waw nun ni, ini adalah imbuhan jamak bagi kalimah yang marfu'. Okay, gunakan waw nun, dia jadilah fa'iluna. Jadi sebab itulah fa'ilina adalah apa? Isim fa'il ya, dinamakan isim fa'il. So yang kita lihat ni yang inilah ya, tapi pembentukan dia macam inilah, daripada fa'ilun tambah waw nun menjadi fa'iluna. Kemudian apabila dia mengambil status yang mansub, dia bertukar kepada lam tu mengambil baris bawah dan diikuti dengan ya nun, jadi fa'ilina. Boleh? Apa soalan tu sebenarnya apa je? Okey doktor, terima kasih doktor. Ya. Mana nak menjawab rakan kita yang sebelum, dia kata macam mana yang boleh jadi ini isim, bukannya kata kerja ya, perbuatan ya. Ini kalau kita nak buktikan dengan pembentukan kalimah satu. Kalau kita tak buktikan dengan kalimah pun, sebenarnya daripada penulisan pun kita sudah tahulah. Ya, dengan imbuhan ya nun ni adalah imbuhan jamak kepada kepada kata nama sahaja ya. Ya nun tidak ada digunakan untuk kata kerja. Ya, kata kerja dia mengambil apa? Sama ada waw nun ataupun waw alif ziyadah ya, itu imbuhan kepada
kata kerja. Okey, so yang ni kita boleh padam. Itu sementara saja. Ya, tapi sekarang ni dah 7.51 ya. So kita berhenti sini dulu lah ya. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Hari Isnin kita akan kupaskan balik setiap kalimah ni, menerangkannya, kemudian kita buat pembentukan kalimah ya. Walaupun qalu ni kita sudah buat dulu, tak apa, kita ulang kaji atau apa, buat sekali lagi ya, supaya mana-mana tuan yang tidak mengikuti kelas-kelas dulu akan nampak balik apa dia qalu, apa dia khariquhu, wansuru, sehinggalah habis kepada fa'ili ya. Sebab memang tujuan kita belajar program ni adalah akhirnya kita nak mengenal keseluruhan ayat ya, dengan mula mengenalkan kalimah-kalimah ya. Kalau kita tak mengenal kalimah, kita cuba nak mengenal ayat tu, proses dia tak kemas lagi ya. Saya tahu ada orang dia pergi nak faham, dia baca terjemahan kepada ayat tetapi dia tidak mengenal kalimah. So mengenal kalimah ni is a must ya, is a prerequisite untuk kita betul-betul mahu memahami ayat tu insya-Allah ya. So hari ni kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung ya. So yang ni kita boleh salin dia dulu in case kalau kita nak gunakan nanti hari Isnin, kita boleh buat catatan ya menggunakan ayat yang kita telah pun selesai menulisnya nanti insya-Allah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Jazakillah. Okay.